Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Ustazah Hani. Kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran Sirah tahun 4. Sebelum tu, mari kita bersama-sama membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sirah tahun 4. Allah tak nampak kat atas. Sirah tahun 4. Kita masih lagi di bawah tajuk besar yang sama. Pelajaran 1, Jihad Rasulullah dan para sahabat. Kali ini kita teruskan ke unit yang kelima, iaitu Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ialah perjanjian damai. Perjanjian damai antara Rasulullah dengan musyrikin Mekah. Alhamdulillah. Perjanjian Hudaibiyah berlaku pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah di Hudaibiyah. Hudaibiyah ni nama tempat ya, yang terletak berdekatan kota Mekah. Hudaibiyah ni kawasan yang berada di dalam Mekah. Dia dekat dengan kota Mekah. Jadi murid-murid boleh lihat ada gambar yang saya sediakan. Gambar ini adalah gambar Masjid Hudaibiyah. Ini Masjid Hudaibiyah lah ni. Saya ambil dari Google. Memang itu Masjid Hudaibiyah. Murid-murid boleh lihat dekat muka surat sebelah ni. Yang ini peta dalam Google Map. Saya screenshot kedudukan Hudaibiyah dengan dalam Mekah. Ni kedudukan Hudaibiyah dalam Mekah. Yang ini kedudukan Masjid Hudaibiyah. Hudaibiyah lah ni. Tempat nama Hudaibiyah ni. Yang ini Al-Haram ni, di situlah terletaknya Kaabah, Baitullah. Ni kawasan Mekah lah ni. Dekat dengan Mekah ni. Ni sini Mekah. Sini Hudaibiyah. Dekat dah kan? Dekat dah sangat-sangat tu. Ni Masjid Hudaibiyah. Itu lokasi Hudaibiyah di mana. Okey, kita lihat peristiwa Hudaibiyah. Macam mana boleh terjadinya perjanjian Hudaibiyah. Pertama, Rasulullah mimpi memasuki Kaabah bersama para sahabat dalam keadaan aman dan bercukur kepala. Rasulullah mimpikan Rasulullah dan para sahabat masuk dalam Kaabah secara aman. Tak ada orang halang ke apa ke, berperang ke, tak ada. Dalam keadaan aman dan bercukur kepala. Ini keadaannya lah ni. Yang kedua, kaum Muhajirin dan Ansar rindu untuk melihat Kaabah setelah 6 tahun dilarang memasuki Mekah. 6 tahun dah hijrah. 6 tahun dah berhijrah ke Madinah. Setelah 6 tahun duduk di Madinah, berhijrah daripada Mekah, keluar daripada Mekah, pergi ke Madinah 6 tahun dah ni. Tak dapat pergi ke Mekah dah ni. Jadi lagi-lagi kaum Muhajirin ni lah. Kaum Muhajirin ni orang asal daripada Mekah. Jadi dia rindu kampung halaman dia kan. Jadi rindu nak masuk, nak lihat Kaabah, nak masuki Mekah. Dah 6 tahun dah tak boleh masuk Mekah ni. Jadi kaum Muhajirin dan Ansar ni teringin sangat nak pergi ke Mekah. Jadi Rasulullah pun ada mimpi yang masuk ke Kaabah dengan para sahabat. Jadi nak direalisasikan mimpi Rasulullah tu, dan hasrat teringinnya kaum Muhajirin dan Ansar untuk melihat Kaabah,
Nabi Muhammad pun mengadakan rombongan. Kira-kira 105 terbalik 1500. Ni 1500. Jangan terbalik macam saya ya. Dalam periksa jangan terbalik macam saya. 1500 orang. Rombongan tu kira-kira 1500 orang ikut serta bersama Nabi Muhammad menuju ke Mekah untuk mengerjakan umrah. Jadi bila nak mengerjakan umrah ni, niat nak mengerjakan umrah je, nak menziarah. Jadi kalau niat nak menziarah, tak adalah kita bawa senjata. Melainlah macam kita nak pergi beraya kan. Kita nak pergi beraya menziarah saudara mara kita. Mestilah kita bawa alat apa? Kita bawa dompet IC je lah kan. Duit macam tu je. Lepas tu perut kosong bawa kereta je kan. Tu je kita datang rumah orang. Tu adalah bawa buah tangan sikit kan. Tak adalah kalau kita nak pergi rumah orang beraya, takkanlah kita bawa parang, pisau ke kan. Tu kalau bawa parang tu nak berperang. Macam tu. Jadi sama juga macam Rasulullah nak pergi ke Mekah untuk mengerjakan umrah. Tak ada niat nak berperang. Jadi tidak membawa senjata. Rombongan Rasulullah ni tidak membawa senjata kecuali senjata untuk mengembara dan pedang bersarung. Kan disebabkan kan dari Madinah nak ke Mekah kan tu kan jalan, kan dulu naik unta kan, jalan kaki. Naik unta pun lajulah, naik unta lah kan. Mestilah kita bawa peralatan untuk mempertahankan diri, takut kena samun ke apa ke kan. Jadi adalah bawa senjata untuk mengembara. Senjata untuk mengembara tu macam pisau ke untuk lawan binatang buas ke kan. Macam tu. Bukan macam pakai perisai, pakai baju kalis pedang macam baju tebal-tebal tu, tak. Kalau pakai macam tu mestilah untuk berperang. Tapi tak, Nabi Muhammad dan rombongannya kali ini tidak berpakaian seperti berperang, untuk menziarah sahaja. Bawa senjata tu pun untuk keselamatan diri dan rombongan, bukan untuk berperang. Ni pedang bersarung ni untuk mempertahankan diri. Pedang bersarung yang saya tanda ni, pedang bersarung ni untuk mempertahankan diri. Kalau ada orang nak apa-apakan kita mempertahankan dirilah. Macam tu. Jangan dekat dengan saya. Macam tu. Bukan untuk berperang ya anak-anak. Yang kelima, setibanya di Hudaybiyah, beberapa lelaki dari Bani Khuza'ah bertanyakan tujuan kedatangan rombongan Rasulullah. Bila sampai dekat Hudaybiyah, ada beberapa orang lelaki daripada Bani Khuza'ah tanya dekat Rasulullah, apa tujuan rombongan ni datang? Tanya kan. Lepas tu baginda Rasulullah pun memberitahu bahawa kedatangan rombongan adalah untuk menziarahi Kaabah dan mengerjakan umrah. Itu je niatnya. Tak ada niat lain pun. Tak ada pun nak tanam bom ke apa ke. Tak ada. Nak menziarah Kaabah je. Nak buat umrah. Nak mengerjakan umrah. Lepas tu kaum musyrikin menghantar Urwah bin Mas'ud. Ni nama wakil kaum musyrikin untuk berunding dengan Rasulullah. Ini perunding dari pihak kaum musyrikin. Jadi dari pihak Islam pun ada juga menghantarkan wakil perunding. Jadi Rasulullah menghantarkan Sayyidina Uthman bin Affan. Kena ingat, wakil daripada orang Islam adalah Sayyidina Uthman bin Affan untuk berunding dengan kaum musyrikin. Beliau ditahan selama 3 hari. Sayyidina Uthman bin Affan dihantar untuk berunding dengan kaum musyrikin. Bila sampai dengan kaum musyrikin, kita tak tahulah apa jadi. Boleh berunding ke tak macam mana, tapi Sayyidina Uthman kena tahan. Dia kena tahan lah. Dia tak boleh pergi mana-mana. Dia kena tahan. Kot masuk jail ke apa ke tak tahulah kan. Gitu. Sehingga tersebar berita tentang kematian Sayyidina Uthman bin Affan. Bila dah 3 hari tak balik-balik ni, tersebarlah pula
kabar angin mengatakan Saidina Osman dah meninggal dunia. Dah 3 hari tak balik ni. Padahal yang Urwah bin Mas'ud tu dah berunding betul dah balik lah kan. Ni Saidina Osman tak balik lagi dah sampai 3 hari dah. Macam tu. Lepas tu bila mendengarkan berita kabar angin yang mengatakan Saidina Osman ni dah meninggal dunia, Rasulullah pun mengajak orang Islam untuk berjihad di jalan Allah. Sebabnya Saidina Osman dah masa tu percaya dah Saidina Osman ni ingatkan dah mati dah lah. Jadi Rasulullah pun nak berjihad lah ni. Sebabnya Saidina Osman dah kena bunuh kan. Kenapa bunuh saudara Islam kita? Macam tu. Nak menuntut bela ni kematian Saidina Osman. Mendengarkan ni orang Islam belum lagi. Jadi bila Rasulullah ajak orang Islam untuk berjihad di jalan Allah, sebelum berjihad memang setiap kali sebelum berperang, setiap kali sebelum pergi ke medan perang, memang orang Islam akan berbai'ah. Berbai'ah ni macam angkat sumpah lah macam tu. Orang Islam berbai'ah di bawah sepohon pokok. Bukan sepohon pokok daunnya rimbun, bukan. Jadi orang Islam berbai'ah di bawah sepohon pokok dan berjanji tidak akan lari dari medan perang. Angkat sumpah tak akan lari dari medan perang. Itulah bai'ah sebelum pergi berjihad. Jadi bai'ah ini dinamakan sebagai bai'atur ridwan. Kena ingat juga nama bai'ah ni ya. Bai'atur ridwan. Jadi apabila musyrikin Mekah mendengarkan berita tentang orang Islam ni telah berbai'ah untuk berjihad, nak berperang ni, orang Islam nak berperang ni, sebabkan dia dengar khabar Saidina Osman dah kena bunuh ni, dah mati ni. Jadi orang Islam nak berjihad lah ni. Jadi musyrikin Mekah dengar orang Islam dah berbai'ah nak berjihad ni. Jadi musyrikin Mekah ni pun berasa sangat bimbang. Dia bimbang lah apabila mengetahui tentang berita bai'ah itu. Hayuk, orang Islam nak perang pula ni. Hayuk. Dan bertindak membebaskan Saidina Osman. Jadi musyrikin Mekah ni takut lah ni, orang Islam nak berperang dah ni. Jadi musyrikin Mekah ni pun bebaskan Saidina Osman. Jadi musyrikin Mekah menghantar Suhail bin Amru. Suhail bin Amru membuat perundingan dengan Rasulullah, untuk berunding dengan Rasulullah. Suhail bin Amru berunding dengan Rasulullah untuk kali kedua. Jadi rundingan tersebut termateri macam tu ke? Dan dinamakan sebagai Perjanjian Hudaibiyah. Macam tu lah boleh terjadi ya perjanjian Hudaibiyah. Suhail bin Amru ni yang berunding dengan Rasulullah, barulah terjadinya kata sepakat perjanjian Hudaibiyah. Yang mula-mula tu siapa namanya tadi? Ayuk, saya pun dah tak ingat. Saya ingat macam ada macam tak ingat. Apa tadi? Urwah bin Mas'ud. Okey, seterusnya kita lihat. Tetapi walaupun perjanjian Hudaibiyah telah tercapai, dah capai kata sepakat perjanjian Hudaibiyah, tapi ramai sahabat, terutamanya Sayyidina Umar Al-Khattab, tidak dapat menerima isi perjanjian tersebut. Ada sahabat, ramai daripada sahabat yang tak terima perjanjian tersebut. Sebab apa? Sebab para sahabat tidak dapat menerima perjanjian tersebut kerana disifatkan sebagai memihak kepada musyrikin Mekah. Sebab isi kandungan dalam perjanjian Hudaibiyah tu macam dia lebih berat kepada musyrikin Mekah macam tu. Nak tahu kenapa, nanti kita tengok isi kandungan perjanjian Hudaibiyah. Sebelum tu kita tengok ni nombor 17. Dalam perjalanan pulang dari Hudaibiyah, Allah menurunkan surah Al-Fath yang berbunyi seperti di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad
laqad sadaqallahu rasulahur ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insya'allahu aminina muhalliqin ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Shadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya Allah telah membuktikan kepada Rasulnya mengenai kebenaran mimpinya. Kan mimpi, Rasulullah mimpi. Jadi Allah telah membuktikan bahawa mimpi Rasulullah itu benar. Kamu pasti akan dapat memasuki Masjidil Haram. Masjidil Haram di Mekah lah tu. Pembukaan kota Mekah maksudnya. Jika dikehendaki Allah dalam keadaan aman dengan izin Allah. Maksudnya bila Allah kata ya, iyalah. Bila Allah kata jadi, jadilah dengan izin Allah. Kalau Allah kata jadi, jadilah. Kan cakapnya. Dengan mencukur kepala dan mengguntingnya. Menggunting rambut lah maksudnya. Sedang kamu tidak berasa takut. Tak takut lah. Maknanya kita masuk, macam keadaan masuk ke Mekah tu macam dah tak takut dah. Tak takut kena tembak panah ke apa ke, kena sembelih ke, kena pedang ke. Tak takut dah. Maka Allah mengetahui apa-apa yang kamu tidak ketahui. Kita masa tu kita tak tahu kan. Masa tu kita tak tahu benda ni boleh terrealisasi bahawa orang boleh datang ke Mekah dengan keadaan aman. Padahal masa tu orang Islam dengan musyrikin Mekah perang kemain. Macam tu, perang besar lah ni. Dah berapa tahun? 6 tahun dah perang besar. Bukan, lebih 6 tahun. Tu sejak hijrah, sebelum hijrah lagi dah perang dah. Okey. Lalu diberikan sebelum kemenangan yang dekat. Apa makna sebelum tu? Ke saya typo? Saya typo kot. Okey, seterusnya kita lihat. Inilah dia nak cerita kandungan perjanjian Hudaibiyah. Ni saya ambil poin-poin besar dia je. Tapi sebenarnya dia ada macam huraian kat belakang. Siapa yang ada buku teks boleh rujuk buku teks, boleh lihat. Dalam buku teks ada banyak lagi huraian dia. Ni saya ambil poin dekat depan dia je. Okey, perjanjian Hudaibiyah kandungan yang pertama adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Maknanya selama 10 tahun tak boleh berperang. Tak ada gencatan senjata ni maksud tak ada menggunakan senjata antara sesama sesama pihak musyrikin Mekah dan pihak orang Islam. Macam tu. Selama 10 tahun gencatan senjata. Tak ada menggunakan senjata. Macam tak menceroboh, tak mengkhianati perjanjian Hudaibiyah ni, tak melakukan peperangan lah. Macam tu. Tak membunuh. Itu namanya gencatan senjata. Tak ada menceroboh, tak ada apa-apa lah. Macam tu. Yang kedua, orang Islam tidak dibenarkan mengerjakan umrah pada tahun tersebut. Pada tahun perjanjian Hudaibiyah ini tercipta orang Islam tidak dibenarkan mengerjakan umrah masa tahun perjanjian Hudaibiyah ni. Tapi orang Islam boleh mengerjakan umrah pada tahun berikutnya. Macam ni kan, tahun ke-6 kan. Maksudnya tahun ke-7 dah boleh dah lah. Macam tu. Tahun ke-7 dah boleh. 7 hijrah dah boleh dah pergi ke Mekah buat umrah. Macam tu. Tapi orang Islam boleh duduk dekat Mekah walaupun dah dibenarkan untuk tahun yang seterusnya, 7 hijrah ni dah dibenarkan untuk datang ke Mekah, tapi 3 hari je boleh duduk dekat Mekah. Tak boleh lama-lama. Orang musyrikin Mekah tak bagi. Macam tu. Masa tu dia tak bagi lagi.
Kes seterusnya kita tengok, kedua-dua pihak dibenarkan membuat perjanjian dengan typo lagi ni, tak payah titik ni. Kedua-dua pihak dibenarkan membuat perjanjian dengan pihak lain yang disukai. Maksudnya macam kalau ada pihak-pihak lain nak buat perjanjian macam Yaman ke Habsyah ke dengan negara sebelah, boleh lah nak buat perjanjian apa-apa pun. Macam tu. Alhamdulillah. Keempat, orang Quraisy yang lari ke Madinah. Typo lagi, tertinggal kaf. Orang Quraisy yang lari ke Madinah hendaklah dihantar semula ke Mekah. Maknanya orang Quraisy mesti dah asal dari Mekah, lepas tu dia lari pergi ke Madinah, kena pulang balik ke Mekah. Orang Islam yang lari ke Mekah tak payah pulang balik pun ke Madinah. Orang Islam ni mesti dah dari Madinah kan, orang Islam dekat Madinah. Orang Islam dari Madinah lari ke Mekah, tidak akan dipulangkan semula ke Madinah. Inilah antaranya yang para sahabat kalau kita fikir kan tak adil lah kan. Macam tu. Tapi Rasulullah SAW terima kandungan perjanjian Hudaibiyah ini. Dan akhirnya isi kandungan perjanjian ini memberikan faedah kepada orang Islam. Begitulah terjadinya perjanjian Hudaibiyah. Dah habis dah pembelajaran kita untuk kali ini. Sekian. Assalamualaikum.